Selamat pagi dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada uh, 4 bestari dan juga 4 wawasan. Hari ini 7 Julai ya. 7 Julai 2021 hari Rabu. Matematik kita pada pagi ini pukul 11 pagi hingga pukul 12 tengah hari ya. Okay, so kita mula. Okay. Semalam kita telah pergi bab 7 kan. Okay, dan kita telah bincang graf, tajuk dia graf gerakan. So anda boleh mengambil nota awak di pondok keselamatan sekolah kepada pelajar yang belum ambil itulah. Okey, kemudian daripada apa yang telah kita bincang semalam, kita telah buat ulang gaji balik sedikit tentang laju kan. Laju ialah jarak bahagi masa. Dan kita punya rumus boleh kita letak dalam bentuk segitiga, jarak bahagi masa. Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, sekejap. Okey ya. Lepas itu kita juga telah pun bincang rumus untuk kecerunan. Rumus untuk kecerunan, ini rumus kecerunan iaitu Y2 tolak Y1 bahagi S2 tolak S1. Ini telah awak belajar semasa awak di tingkatan 3. Tingkatan 3 dulu awak sudah sekejap awak sudah belajar tentang itulah. Okey. Okey. Jadi untuk 4 bestari ya, yang pagi ini yang belum masuk ialah Gracie Arabella, Jessica Long, Nazim, lepas itu Nur Hayati sudah masuk, Jessica pun sudah masuk. Okey. Nazim, Nur Khamisha tidak ada lagi pagi ini. Yang Al-Mukris pun, Muhammad Al-Mukris pun belum masuk. Yang ini adalah yang biasanya ada masuk. And then untuk 4 wawasan, setakat ini 8 orang yang sudah masuk, tapi masih ramai ya. Semalam ada, pagi ini tak ada. Tetapi yang tidak ada sebelum ini tapi ada sekarang pun adalah 1-2 orang. So harap lebih ramai akan ikuti kita punya pembelajaran. Okey. Untuk kelas 4 bestari 4 bestari, kawan awak, salah seorang kawan awak, semalam saya ada call dia, lepas itu dia call balik saya sebab dia tak angkat telefon saya. Dia kata dia baru join grup matematik saya. Baru join dia kata macam itulah. And then saya minta dia hadir pada pagi ini Dia kata okey tapi masih lagi tidak ada. Okey, tak perlu saya sebut siapalah. Mungkin awak tahu juga. Okey, anyway, itu cerita luar daripada apa yang kita nak belajar lah. Just nak maklumkan, saya rasa kita perlu ada satu sikap yang betul lah, yang positif. Sikap yang positif lah dalam proses pembelajaran. Dan anda perlu menghargai lah pembelajaran dalam keadaan sebegitu. Mungkin dalam seumur hidup inilah 1-2 tahun inilah kita guna cara secara online. Jadi dia akan menjadi satu kenangan kepada anda semua pada suatu hari ataupun pada masa depan nanti Jadi harap semua menghargai lah. Walaupun saya faham
Mungkin ramai mendapati bahawa pembelajaran atas talian ini tidak ataupun kurang berkesan. Berkesan ke tidak itu cerita lain ya. Semua cerita lain itu. Itu cerita nombor 2. Yang paling penting sekarang ini ialah ikut dulu. Awak kena ikut dulu, baru kita cerita berkesan atau tidak berkesan. Okey, harap macam itulah. So saya harap mesti ikut. Pada akhir nanti saya akan ambil kehadiran sekali lagi sebab ada pelajar sudah left. Saya tidak mahu ada pelajar dia masuk 1 minit lepas itu dia left. And then saya tidak mahu pelajar macam itu saya ambil kira kehadiran nanti kan. So pastikan keadaan macam ini tidak boleh ia mesti hadir sepenuhnya. Baru boleh diambil kira hadir lah, ataupun sekurang-kurangnya separuh kalau line dia tak bagus. Okey, cuba lagi kalau line tak bagus masuk semula lah. Okey, so semalam kita telah bincangkan 2 jenis graf, graf jarak masa, satu lagi graf laju masa, kan? So untuk tajuk ini graf gerakan kita bincang pasal graf. Tapi kita ada 2 jenis graf, graf jarak masa kita sedang bincang semalam. Dan minggu ini kita memang hanya bincang jarak masa lah. Laju masa minggu depan. Dan kita pun telah bincangkan graf ini kan, kalau dia punya garis lurus naik dan turun itu ialah kecerunan. Naik turun itu kecerunan. Dan kecerunan itu boleh kita gunakan perkataan laju. Perkataan laju sebagai wakil ataupun satu lagi kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak. Dan apabila dia punya garis lurus itu menurun, menurun ada negatif. Apa maksud negatif itu? Negatif itu hanya bermaksud dia dalam pertentangan arah. Contohnya dari Sibu pergi Pindulu balik ke Sibu. Itu arah pertentangan. Arah pertentangan. Kalau dia punya garisan mendatar, macam tengah-tengah mendatar ini bermaksud bergun. Bergun maksudnya kenderaan itu tidak bergerak, berhenti seketika. Berhenti seketika ataupun tidak bergerak. Okey, kita tengok contoh 1 kita sudah buat semalam. Ini contoh 1. Okey, kepada yang ada hadir memang sudah buat. Okey, sekarang kita sambung. Kalau anda sudah buat tahniah dan kita boleh bincang bersama-sama sekarang. Okey, C. Kita bincang C ya. Okey, sekejap lagi. Ini okey. Berikut adalah catatan perjalanan sebuah helikopter. Oh, helikopter pula. Okey, pukul 9 pagi memulakan perjalanan daripada bandar A. Okey. 9.30 tiba di bandar B setelah terbang sejauh 50 km. 50 km jarak dia. Dia tiba di bandar B. Pada pukul 9.45 pagi menyambung perjalanan dengan kelajuan 100 km per jam selama 45 minit sebelum balik ke bandar A. Sebelum balik ke bandar A. Alright. Jadi pukul 11.30 sampai ke bandar A. Sampai ke bandar A ya. Okey, sekarang. Sudah? Okey ya. Alright. Kalau kita tengok ini, pukul 9 hingga 9.30. Ini 30 minit Okey. Kalau dalam minit lah. Lepas tu 9.30 hingga 9.45 ini 15 minit. 15 minit ini ialah masa dia berhenti. Apabila dia sampai ke bandar B dia berhenti and then 9.45 baru dia mula balik. Menerbang balik dari B ke A bandar B ke A. Tiba di bandar A 11.30. So daripada ini berapa jam 1 jam 45 minit. Okey. Ataupun 105 minit. Okey, kalau tukar kepada minit lah 105 minit. Alright. Jadi kita mula graf kita. Ya. Saya cuba adjust sampai dia dapat betul. Okey, kita lukis
Pasti S, pasti Y mestilah. Kita lukiskan. Okey. Guna pembaris Okey pasti Y kita guna jarak dalam kilometer. Pasti S kita masa. Kenapa Syaleha? Awak tadi sudah masuk kan? Kenapa line tak bagus Syaleha? Okey, kemudian pasti S kita ialah masa dalam minit. Kita guna masa dalam minit Okey, pada pukul 9 pagi. Kosonglah So jarak dia sampai 50 kilometer. So kita boleh gunakan 10 10 10 pun boleh. 10 cukup kan? 20 30 40 50. Cukup untuk pasti Y kilometer. Untuk masa kita guna minit lah. Daripada pukul 9 hingga pukul 11.30, 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit maaf, ada kesilapan saya rasa. Kita tak boleh guna 10 20 sebab sampai 50 dia meneruskan perjalanan. Menyambung perjalanan dengan kelajuan. Ini kena kira dulu ini kena kira dulu. Lepas 50 km dia berhenti 15 minit kan. And then dia akan sambung perjalanan. Dari A tiba di B. Okey, lepas itu sambung perjalanan dengan kelajuan tertentu sebelum balik ke A. Ini maksudnya lepas dia sampai ke B dia meneruskan perjalanan mungkin C ke D lah. Lepas itu baru balik. Jadi ini kita kena cari jarak. Kita guna rumus laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi laju kita sudah diberi 100 sama dengan masa. Sekejap ada yang masuk. Okey. Masa dia, jarak dia tak tahu. Masa dia 45 minit. 45 minit kita tukar kepada jam. Sebab ini 100 km berjam. 45 minit kita tukar kepada jam, kita bahagi 60. Ini catatan dia. 45 per 60. So jarak di sini ialah guna kalkulator. 100 darab 45 per 60. So 75 minit. 75 minit daripada bandar B ke seterusnya sebelum dia balik ke A. Okey. Jadi kalau macam itu 75 km bukan minit kilometer. So tadi sudah 50. 50 tambah 75 125. So saya rasa kita tak boleh guna ini So kita potonglah. Kita tukar. Sekejap Nazim. Ada pelajar masuk pertengahan. Okey, jadi kita pakai 25 kilometer, 50, 75, 100, 125. Okey. Tukar ini tukar. Masa dalam minit kita boleh. Itu masih kita gunalah. Kita sampai 2 jam pukul 9 hingga 11.30, 2 jam setengah. 2 jam setengah kita pakai 2 jam setengah ialah 150 minit. So kita pakai 30. 30, 60, 90, 120, 150, 180 kalau nak. Okey. Itu dia.
Dah? Boleh ya? Oh, okay, semua kena ikut ah. Okey, lepas itu lepas itu kita tandakan pada pukul 9 maksudnya pukul 9 mesti di sinilah kan. Mula-mula dia lah pukul 9 Mula-mula dia dia pergi ke bandar A pada pukul 9, 9:30 maksudnya 30 minit kemudian dia tiba di bandar B jarak dia 50 kilometer. So kita buat pergerakan 50 kilometer 30 minit. Sini. Okey. 50 kilometer 30 minit. Kemudian dia rehat. Rehat berapa lama? Rehat 15 minit. 15 minit di tengah-tengah. 30 hingga 45, 15 minit. 45 hingga 60 pun 50 minit. 15 minit. So saya di tengah-tengah. Tengah-tengah. Okey. Okey, tengah-tengah. Kemudian kita sambung. Dia meneruskan perjalanan 45 minit. So ini sudah 45. 45 tambah 45 ialah 90. Dia meneruskan 45 minit untuk sampai ke 125. Sebab dia punya jarak 75 km tadi. Kan? Ada 75 km ni. So dia kena 50 tambah 75, jarak dia 125. Okay. Dan dia akan kembali ke bandar A pada 11:30. 11:30 maksudnya 2 jam 30 minit sini. Ini 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit Okey, so saya gunakan pembaris lukis Ini perlukan sedikit pemahaman Okey, sini. Okey, kemudian naik lagi. Kemudian turun. Okey. Jadi kalau awan datangnya, inilah cara dia. Saya catat di sini. Ini ialah bandar A. Ini bandar B. Okey. Lepas bandar B sampai ke bandar B, dia rehat 15 minit. Bagaimana saya tahu rehat sebab 9:30 hingga 9:45 dia tidak buat apa-apa kan. So 15 minit ini dia tiba di bandar B sudah. Okey, jarak dia 50 km. Jarak dia 50 km. So 15 minit ini dia rehat di bandar B. Lepas itu dia meneruskan perjalanan. Dia tak kata bagaimana lah, tapi dia meneruskan perjalanan. Sampai ke tak tahu sampai ke mana lah. Okey. Mungkin bandar X ke bandar apa dia tak cakap lah. Okey. Lepas itu dia balik, dia kata balik ke bandar A. So pada balik lah. Jadi untuk daripada bandar B pergi ke bandar X yang kita tak tahu ini, dia kata dia telah melalui jarak 75 km sebab dia beritahu kita laju dan masa 45 minit. So dari sini tadi 45 ini kita tambah 45, so 90 lah. So 90 di sini. Dalam 75 km. So 50 tambah 75, 125. Ya, ini 75 km. 75 km. Okay, so graf kita macam ini ada tengah-tengah ini. And then patah balik ke sini. 150. So saya bacakan nama yang hadir, takut ada yang saya tidak tanda. Kalau ada tolong maklumkan. Untuk Empat Bestari, Davian, Elvina, Eric,
Fatin Nur Fazana, masih ada kah Fatin? Ada. Lepas itu Fiona, Florence, Normi, Irene, Ivan, Jennifer, Jessica, Marilyn, Muhammad, Daniel, Nashita, Nazim, Nozrina. Okey, lepas itu Nur Amira, Aisyah, Nur Mirza, Nur Hayati, Nur Hidayah, Pauline, Shaleha, Siti Nur Shilawati, Stewart, Tracy, Vanessa, Lester, Muhammad Al Mukris. Ini ada. Saya nak tanya Tracy ada sudah balik ke? Tracy Aling. Tadi saya nampak awak sudah keluar. Tracy. Oh, ada. Okey, thank you. Okey, saya nak cari siapa yang tak ada di situ sebab ada yang sudah keluar. Untuk 4 wawasan, Abang Muhammad Hafizi. Okey, bagus. Tahniah kerana hadir. Abang adakah? Ataupun sudah keluar? Semak dulu Ada. Oh, ada. Okey. Lepas itu ialah Alia Amira. Saya tak pasti ada lagi tak. Atika Tamia, Jennifer, Jerome baru masuk tadi kan. Lepas itu ialah Nisterina, Michelle, Muhammad Asri, Nisterina, Nur Susila, Nur Aliana Natasha, Nur Irfan sudah kembali. Terima kasih. Nur Nadia Alia. Sama-sama, Cikgu. Ya, Nur Nadia Alia dan juga Vanessa E. So saya nak tahu siapa yang tidak ada di sini sebab saya punya bilangan kurang 1. Saya nak semak siapa tak ada. Supaya saya keluarkan nama dia. Jadi kalau anda sudah ada nota, awak buat dalam nota saja. Kalau tak ada nota, awak kena salin lah. Sebab maksudnya awak perlu ambil lagi nota di sekolah. Di pondok keselamatan. Tak dapat saya semak. Oh, saya rasa yang tidak ada itu ialah Nur Nadia ada kan? Nur Nadia ada, boleh jawab saya? Ya, mungkin awak sudah keluar balik so tak ada kan? Nur Nadia. Okey, kalau akhir nanti ada baru saya ambil kira, kalau tidak saya keluarkan Nur Nadia Alia. Okey, yang lain okey, sudah kembali. Okey, so kita teruskan Alright, so harap perjumpaan kita punya bilangan semakin ramai itu hasrat saya. Janganlah biar saya macam tunggu durian jatuh. Tunggu durian jatuh. Sebab setiap kali waktu Google Meet saya memang tunggu saya memang tunggu apa? Tunggu ting tong. Maksudnya ada murid masuk. Seolah-olah tunggu durian jatuh lah. Okey. So, harap boleh hadir tepat pada masa dan kita boleh tepat pada masa tamatkan pembelajaran kita. Okey. So kita teruskan. C sudah. Nah ini nanti memang kena ambil gambar untuk hantar kepada saya. Saya tarik atas supaya awak boleh saling. Okey. Kepada pelajar yang baru masuk, sila saling. C. Buka surat 2. Ya, so satu lagi esok hari Khamis kan. Esok 3 waktu 3 waktu kita akan guna satu waktu untuk buat ujian topikal. Satu waktu ujian topikal bab 5, rangkaian dalam teori set. Rangkaian dalam teori set bab 5 tingkatan 4. Satu waktu. Kemudian 2 waktu untuk kita sambung pembelajaran. So esok kita akan guna masa itu sebab dengan cara inilah.
So harap semua faham okey. Esok buat persediaan untuk ujian topikal bab 5. Minggu lepas bab 4 kan, dan kita pun telah kita pun telah bincang minggu lepas. Okey, kita pun telah ambil okey. So ujian esok dan juga sambung ini. Okey. Soalan D. Okey, soalan D. Sebuah roket dilancarkan secara menegak dari sebuah pentas. Okey. Jarak roket itu dari tanah di meter. So D itu ialah jarak roket dari tanah. Okey, diberi oleh rumus. Ini rumus kita untuk kita bina jadual. T ialah masa. Okey, kemudian T dia beri kita satu julat lah, 0 hingga 40. 0 hingga 40 So kita boleh isi di sini T dalam saat. Masa dalam saat Okey, T dalam saat. Ini D ialah jarak dalam meter. D jarak dalam meter Okey. Lepas itu masa dia sampai 40 kan? Okey, so kita gunalah paling kecil 0, paling besar 40. Dalam itu terpulang kepada awak lah, you nak berapa? Katakan 10, 20, senang kan? Untuk kita letak. Jangan letak 1, 2, susah tu. 0 hingga 40 daripada ini masa dia kan? So tengah-tengah itu terpulang lah, 10 boleh, 20 boleh, 30 pun boleh. Okey, lepas itu jarak kita kena cari. Guna kalkulator. Guna kalkulator kira guna rumus ini Okey, kita nak cari D kan. So apabila T kosong, masa dia kosong. Okey, kita punya persamaan ialah 1.6 T tambah 8 kan. Ini 1.6 T tambah 8. Boleh nampak kan? Ini. Okey, ini so kurungan itu ialah T. Okey, mula-mula T kosong. Kan T kosong. Okey, tekan sama dengan jawapan ialah 8. Jawapannya 8. So isi di sini 8. Okey. Kemudian balik ke dalam kurungan. Delete kurungan kosong itu. Sekarang kita ganti masa itu 10. Tekan 10. Tekan sama dengan. Okey, sini 24. Okey, balik lagi dalam kurungan. Buang 10. Tekan 20. Tekan sama dengan. Okey, so dia punya jarak 40. Akhir sekali, balik dalam kurungan, tukar 20 kepada 40. Itu yang tekan sama dengan. Ya, awak boleh nampak 72. 72. Ya, itu kita guna rumus ini untuk ganti ke dalam kalkulator. Ganti ke dalam kalkulator. Bukan kalkulator. Mana dia? Rumus ini, highlightkan. Ini highlightkan. D sama dengan 1.6. Saya tunjuk satu di sinilah. Contohnya D sama dengan 1.6 T tambah 8 kan. So saya ganti T itu kosong. So saya dapat 8. Sini ganti T 10, ganti T 20, ganti T 40. Kalau tadi awak guna 30, ganti 30. Tapi kita tengok julat ini kosong dengan 40 mesti ambil lah. 0, 40 mesti ambil pada dua hujung. 0, 40. Yang tengah-tengah itu terpulang. You nak pakai 5 ke pun boleh. 15 pun boleh. Up to you lah. Okay. Kalau boleh jangan ambil berpuluhan. Susah sikit nak kira. Okay. Lepas kita buat ini. Ini memang dalam silibus ini adalah minta awak kena tahu lukis. So kita pun buat lukis inilah. Graf. Dulu tak ada. Dulu selesai saja. Sekarang ini banyak kepada ini Okey. Jadi kita tengok masa kita sampai 40 kan. Okey, kita buat garis spasi S. Ini ialah
T dalam saat. T dalam saat. Okey, ini pasti Y. Okey, ini D dalam meter. Okey, so ini kosong. So masa dia sampai 40 So 10, 20, 30, 40. Cukup. Kan? Cukup. Okey, lepas itu sekejap Ivan Yen. Ivan. Hello. 可以回答我一下吗？Ivan Yen。Ivan Yen。Hello。你的 nota 已经拿了吗？Ivan Yen。Hello。Tak ada. Okey. Tak apa, nantilah. Okey, untuk paksi Y punya jarak, kita punya 8 hingga 72 kan? So, jarak kita boleh pakai, tengok ini berapa peta. Okey, kita boleh pakai 20, 40, 60, 80, 100. Sebab dia sampai 72. Kalau pakai 10 memang tak cukup. So, kita guna 20 lah. Okey, 08. Mana nak tanda 08? 08. Lebih kurang sini tak boleh baca 8 dengan tepat. Tapi dia hampir kepada 10 kan? So, lebih kurang tengah-tengah. Lepas itu masa 10. 10 saat 24. 10, 24. Naik atas 24. Memang tak boleh baca 24 tepat. Tak boleh baca tepat. Sebab tak nampak. Okey, lepas itu 20, 40. 20, 40. Ini boleh baca tepat sini. Okey. Akhir sekali 40, 72. 40, 7, 60, tengah-tengah 7, 72. Naik sikit. Okey, sini. Okey. Dan kita boleh sambung guna pembaris. Kebetulan saya rasa dia boleh dilurus, garis lurus. Ini sebenarnya garis lurus. Dia boleh lalu semua sebenarnya. Okey. Garis lurus. Okey. So itu dia. Jadi sampai ke D ni, dia suruh kita bina jadual sendiri. Lepas itu baru lukis. Kalau tak ada bina jadual, tak dapat. Tadi A dan B kita bina jadual kan semalam. A dan B jadual telah diberi. Ada nampak A dan B ini. Jadual dia beri. Kita hanya plot saja, itu senang. Tapi D ni awak kena bina jadual sendiri. Baru boleh lukis. Tapi C itu tak ada. C itu berdasarkan maklumat yang diberi. Berdasarkan maklumat yang diberi ya. Okey. Ivan Yen， 你有听到我讲话吗 ？Ivan， 可以回答我一下吗 ？Hello， tak ada. Okey, yang lain habiskan C dan D ya. Lepas itu kita nak sambung seterusnya. Okey, sudah? Boleh nampak jelas kan? Saya rasa ini memang boleh nampak jelas. Boleh nampak dengan jelas ke bahan yang saya tulis ini? Kita minta Nisterina. Nisterina, boleh nampak jelas kah? Jelas. Okay, thank you. Nazim Hazira, boleh baca dengan jelas ke? Boleh, cikgu. Okay, bagus. Okay, jadi yang tidak hadir pagi ini, petang nanti saya akan call lagi lah. Buat panggilan kepada ibu bapa anda lah yang tidak hadir itu. Sebab awak kena faham sekarang ini
Belajar yang tidak hadir itu kita perlu cikgu-cikgu perlu buat laporan kenapa murid ini tidak hadir. Guru perlu beri sebab kenapa pelajar tidak hadir. Jadi saya harap awak kena faham lah, you tidak hadir, saya punya kerja lebih lagi sebab saya kena call buat panggilan, kenapa dia tidak anak tuan kenapa tidak hadir mat saya pada pagi ini. So haraplah kepada pelajar yang tidak dapat hadir, maklumkan cikgu apa sebab dia. Mungkin data habis ke, line slow ke, ataupun memang malas nak Google Meet ke, beritahulah supaya kita boleh tulis sebab kita perlu hantar laporan setiap hari. Kita akan kumpulkan setiap hari and then secara mingguan kita hantar. Pelajar kenapa ini tidak hadir? Ini kenapa tidak hadir? Apa sebab dia? Kalau semua hadir senang kan kita punya kerja. Okay Alright, kita tengok lagi. Okay, ini mungkin you orang punya tak jelas so saya bagi awak 1 minit untuk saling dulu. Dalam photostat awak mungkin tidak jelas Contoh 2, nyatakan laju. Ya, laju ialah jarak bahagi masa kalau ikut rumus kan. Ini dia. Laju maksudnya kecerunan. Ini awak catat laju masuk kecerunan garis lurus. Dan dia diwakili oleh huruf kecil M. Dan contoh 2 ini sudah cikgu bagi jawapan kecerunan 5. So unit dia meter dengan minit, 5 meter per minit sebab dia bahagi per. Okey, kemudian untuk soalan B, laju dia 3.5 meter per saat. Mungkin awak tanya, cikgu ada negatif kenapa tidak ada negatif di dalam jawapan Awak kena ingat, laju tidak boleh negatif. Negatif hanya bermaksud pertentangan arah. Maksudnya pergi kemudian dia patah balik. Patah balik itu arah pertentangan. Negatif itu hanya menunjukkan arah dia pertentangan. So dia tidak ada negatif untuk laju. Tidak ada nilai negatif untuk laju. Jadi tak perlu tulis negatif walaupun kecerunan ada negatif. Lepas itu kalau dia punya kecerunan kosong, maksudnya garis memufuk macam ini. Ini apa maksud dia tadi Bergun kan? Awal-awal tadi saya sudah bincang semalam. Ataupun berhenti seketika. Apabila sampai ke suatu destinasi, sebelum dia meneruskan perjalanan, dia berhenti seketika. Dia bergun. Itu laju dia kosong. Laju dia kosong. Tidak ada kecerunan, maksudnya laju kosong. Ini kilometer per jam. Ikut unit yang diberi dalam soalan lah. Ini meter per saat. Ini meter per minit. Okay. So unit dalam bab ini agak penting lah. Okay. Agak penting kita guna masa itu saat ke minit ke jam. Kita kena tengok betul-betul. Jarak itu meter ke sentimeter ke kilometer ke. Tengok betul-betul. Kena tengok lah. Sebab dia nanti dia akan mempengaruhi jawapan. Okay. Ivan 有听到我讲话吗 Ivan 你的 nota 已经拿到了吗拿到了OK 好 OK sudah buat catatan OK so kita sambung yes ini dia muka surat 3 muka surat 3 ialah contoh 3 kita nak contoh 3 naik lagi ini okay alright so saya sudah photostat untuk awak you orang tidak perlu saling so saya harap semua boleh ikut dengan senang lah okay contoh 3 Raja menunjukkan graf gerakan bank berlari di sebuah padan okay ini ada seorang lah objek ini bank lah ada seorang dia dia pelari di padang mana tak tahulah okey padang badangkan graf tersebut dengan pergerakan band yang berikut okey jarak dalam meter masa dalam minit okey
Dan kalau kita tengok, mula-mula memang kosong lah. Saya tidak mula dari asal lah. Maksudnya masa kosong, dia tidak ada jarak lah. Selepas 1.5 minit, dia boleh lari 350 meter. Lepas itu sama. Ini mungkin dia ada berhenti lah. Berhenti berapa? Berhenti 1 minit. Ini 1 minit. Dia meneruskan larian, tapi dia pada arah yang bertentangan. Maksudnya dia patah balik. Pergi dan balik. Patah balik. And then masa dia berapa? 2.5. Ini kita boleh kira 4.25 ini tolak 2.5. So ini 1.75 minit. Minit. Okey. 1.75 minit jarak dia. Tadi ini 2.5 tolak 1.5, so 1 minit. Ini senang kira. Okey Okey, sekarang dia tanya. Ben berhenti berehat selepas berlari. Graf mana menunjukkan dia berhenti? Graf mana menunjukkan dia berhenti? Muhammad Daniel, jawab saya. Graf mana? Bahagian mana dia berhenti? B. AB kawasan ini. Okey, AB dia berhenti. Okey, tulis AB mesti 2 huruf lah. Okey, gariskan. Okey, lepas itu Bank berlari ke arah titik permulaan. Ke arah titik permulaan. Kita minta Marilyn. Marilyn. Ya. Graf mana? Dua huruf. Dua huruf. Mana satu garis? Tadi ialah AB garis ini. Dia berhenti. Sekarang mana garis menunjukkan dia lari ke arah titik permulaan? AC? Ya, BC. BC. Yes, BC. Dia patah balik lah. Maksudnya dia menuju ke arah ataupun menuju ke titik permulaan. BC Kemudian Bank mula berlari dari titik permulaan. Ini senang lah. Mula ini kan. OA. OA. Okay, ini hanya mengenali lah. Kita nak mengenal graf. Mengenal graf. Okay. So apa yang you belajar sekarang ini lebih detail. Lebih dalam kalau berbanding dengan dulu. Dulu tidak ada sampai macam ini dia straightforward kepada penyelesaian saja. Tapi sekarang ada perlu awak tahu juga. Okey. Lagi. Sudah? Ya. Okey, sekarang kita pergi contoh 4. Selesaikan jawab soalan berikut berdasarkan situasi. Okey, kita baca soalan teliti Ini kena baca soalan. Okey, inilah contoh soalan yang akan ditanya dalam peperiksaan Okey, ini contoh dia. Rajam berikut menunjukkan graf jarak masa bagi Joseph melawat gawangnya di hospital dan pulang ke rumah. Okey. Kalau kita tengok graf ini, ada beberapa perkara kita perlu ambil perhatian. Jarak dia 0, 92, 132. Dia kata dari rumah pergi ke hospital. Boleh saya tahu rumah di mana? Nazim, rumah di mana? Di titik mana? Mana rumah? Nazim? Tak dengar. Saya tak dengar. Oh, tidak dapatkah? Okey. Kita tanya, mungkin saya tak dengar. Okey, saya tanya yang lain. Nur Hayati. Nur Hayati. Yes. Mana rumah? Oh. Yes, very good. Baik. Oh, ini rumah Joseph. Mana titik hospital? Hospital
Kita tanya Nashita. 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 X. X ialah rumah. Dia balik rumah tu. Bukan X Saya tanya hospital. Hospital kita tanya Jennifer Erisha. Jennifer Erisha. Ya, Nashita bukan R. Bukan R. Jennifer. Jennifer Nashita. Sorry, Jennifer Erisha. Maaf. Jennifer Erisha. 4 Bestari. Mana hospital? Mana hospital? Tak ada jawapan. P. Ya, P. Jangan malu nak jawab Ini ialah hospital. Dari rumah pergi hospital. Jarak dia berapa? Oh, 132 km. Jauhnya dari rumah. Mungkin dari Selangau pergi ke hospital Sibu lah 100 lebih kilometer. Okey, ini rumah pergi hospital. Lepas itu apa masuk PQ ini? Halo PQ, apa masuk? Nur Hidayah. Apa masuk PQ? Boleh terangkan sikit? PQ. Berhenti. Very good. Berhenti. Ya. Sebab dia nak melawat kawan dia di hospital, mestilah dia berhenti kan? So berapa lama dia berhenti ni? Wow, 1.3 jam. Iaitu 2.5 tolak 1.2. Mesti belakang tolak depan. So dia berhenti di rumah. Berhenti di hospital. Melawat di hospital 1.3 jam. Daripada rumah pergi hospital, dia mengambil masa 1.2 jam. 1 jam lebih dari rumah pergi hospital. Agak jauh lah. Okey. Dan kenapa balik ini ada dua garis berlainan QRRS di sini. QRRS ini dua garis yang mempunyai kecerunan berlainan. Maksudnya dia punya kelajuan lain. Kelajuan berlainan. Nanti kita akan kira lah. Sama ada ini lebih laju ke ini lebih laju lah. Tapi memang dua-dua garis ini menuju balik ke rumah. Menuju balik ke rumah. Dan masa yang diambil daripada 2.5 hingga 4.1 kalau kita tolak 1.6 jam. 1.6 jam. Kalau pergi 1.2 jam tadi, balik 1.6 jam. Sebab ada satu tempo itu dia kurang laju. Dia perlahan. Mengibatkan masa yang dia ambil untuk balik ke rumah lebih panjang. So ini ialah rumah. Balik ke rumah lagi. So rumah pergi hospital, hospital balik ke rumah. Itu masuk graf itulah. Awak kena faham dulu baru kita boleh jawab. Okey, kalau awak sudah boleh faham graf yang diberi ni, jawab itu senang. Jawab itu senang. Kita tengok saya tak tipu, memang senang. Ya. Awak jawab di sini. Okey, yang pertama. Berapakah jauh hospital tersebut dari rumah Joseph? Berapa jauh? Berapa jarak dia maksudnya? Kita minta Michelle Emeline 4 wawasan. Apa jawapan? 132. Oh bagus, 132. Ya, ini jarak dia dari rumah pergi hospital kan? 132 kilometer. Ini ada beri jarak dia dalam kilometer. Jadi awak jawab di bawah ini nombor 1, 132 kilometer. 1 markah dalam peperiksaan. Yang situlah saya kata you kena faham dulu graf itu. Dan jawapan dia memang pendek dan ringkas. Walaupun soalan itu panjang-panjang. You faham dulu graf itu. Jarak dia 132 km. Misha betul Tania? Tania. Dan kalau boleh hadir lebih kerap lah. Tapi ke belakang ini memang awak hadir lah. Memang kehadiran itu cantik lah. Untuk Misha. Okay.
Lepas itu yang kedua. Yang kedua, berapa lamakah Joseph melawat kawannya di hospital? Jawapan dalam jam dan minit. Okey. So kita tanya Vanessa E. Vanessa E 4 Bestari, berapa lama dia melawat kawan dia di hospital? Berapa lama? Berapa lama kalau tengok graf ini? Berapa lama dia melawat kawan dia di hospital? Vanessa? Saya kah? Vanessa E 呀，她在医院探望她的朋友，停留了多久？ 1 jam 3 1,3 jam. Ya, 1.3 jam lah sini kan. Dia berhenti maksudnya dia melawat kawan lah. 1.3 jam. Betul, 1.3 jam. Okey, tetapi kalau awak baca soalan dia nak jam dan minit. So tak apa, kita tulis dulu 1.3 jam. Dan kita kena tukar kepada jam dan minit. 1.3 jam maksudnya 1 jam tambah 0.3 jam. Ya. So berapa jam berapa minit? 1 jam 30 minit. Bukan. 0.3 bukan 30 minit ah. 0.3 jam maksudnya kita kena 3 tukar. minit. Harap berapa minit? 60 minit. 1 jam 60 minit kan? So 0.3 itu, yang 0.3 jam itu kita kena tukar kepada minit. So taraf 60. So jawapan ialah 1 jam 18 minit. 0.3 taraf 60 ialah 18. So 1 jam 18 minit. Dia singgah di hospital untuk melawat kawannya selama 1 jam 18 minit. Kalau awak bagi 1.3 jam tidak ada maka sebab soalan minta kita jam dan minit. Ini kena tahu tukar unit. Jam bagi minit taraf 60. Minit balik ke jam bahagi 60. Bahagi 60. So itu awak kena faham. Okey, dah? Alright, kalau sudah kita sambung nombor 3. Hitung masa yang diambil oleh Joseph untuk pulang ke rumahnya dari hospital. Berapa lama masa yang diambil oleh Joseph untuk dia balik dari hospital? Maksudnya dari hospital balik ke rumah. Hospital balik ke rumah. Berapa lama? Berapa lama? Kalau kita tengok graf itu, saya sudah catat di situ. Minta seorang siapa? No Aliana 4 wawasan. No Aliana. No Aliana. Awak ada di sini? Ada di sini? Ya. Ada ya. Jawapan? Berapa lama dia balik ke rumah dari hospital? Berapa lama? Masa dia berapa? Tengok masa lah. Tengok pasti ini masa dia. Berapa lama dia ambil untuk dia balik? Tak ada jawapan Okey, kita minta seorang lagi. Florence Normi 4 Bestari. Florence Normi, jawapan anda? 1.6 jam. Ya, ini dia masa dia balik kan. 1.6 jam.
Dia balik ini dia balik. Masa yang diambil 1.6 jam kan cikgu sudah catat di sini ya. So setiap kali kita jawab ni kita kena catat macam ini ya. Senang untuk kita cari jawapan. So untuk nombor 3, soalan tidak ada nyatakan jawapannya dalam jam ke dalam minit kan. So kita tulis saja 1.6 jam cukup. Cukup. Jadi dia ada minta dalam minit baru kita buat macam ini. Kalau tidak biarlah 1.6 jam cukuplah. Okey, itu jawapan dia. Itu jawapan dia nombor 3. Okey. Alright. Dah? Okey, kemudian akhir ini ini kena susah sikit lah. Ini kena susah sikit dia macam ini. Huraikan. Ini hurai ayat lah, maksudnya bina ayat lah. Huraikan pergerakan Joseph bagi seluruh perjalanan. Ada nampak seluruh perjalanan. Kalau seluruh perjalanan kita hanya pincang 2 perkara. Kita hanya pincang 2 perkara. Bukan 2 perkara, 3 perkara. Iaitu kita tadi semalam kita ada belajar satu rumus kan. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Kan? So nanti dalam huraian kita mesti kena nyatakan laju purata dia berapa, jarak dia berapa, masa yang diambil berapa. So kita tengok balik graf. Berapa jumlah keseluruhan bagi dan balik keseluruhan dia, berapa masa dia? Berapa masa yang diambil? Kita minta seorang untuk jawab. Masa Muhammad Asri. Berapa jumlah masa yang diambil? Jumlah keseluruhan masa. Muhammad Asri, awak ada? 3 jam. 3 jam. Kurang tepat. Okey, kita minta lagi Jessica X. Jessica sampai 14 hari. Berapa jumlah keseluruhan masa yang diambil? 4.1 jam. Ya, jumlah keseluruhan tengok akhir sekali ni 4.1 jam. Dari 0 sampai 4.1. Bagi balik semualah keseluruhan. 4.1 jam. Okey. So untuk yang 4 ini kita kena catat macam ni ya. Masa 4.1 jam. Okey, lepas itu jarak yang dia lalui berapa? Jarak. Jarak berapa jarak yang dilalui? Kita hanya tahu pergi 132, kan? Balik leh. You kena kira balik juga kan? Balik pun 132, sama. Mestilah kalau awak dari rumah pergi sekolah 5 km. Sekolah balik ke rumah awak pun 5 km lah kan? Dia mesti sama jarak. So, jumlah jarak ialah 132 tambah 132 sebab dia ada pergi balik. Kalau dia hanya pergi 132. Kalau hanya balik 100, tapi dia kata keseluruhan. So pergi balik. Kita kena kira pergi balik ya. So jumlah 264 km. 264 km. Laju berapa? Laju kena kira. Kita sudah tahu laju tadi kata jarak bahagi masa kan ini. Rumus ini. Ini ya. Ini jarak bahagi masa. So laju dia jarak ialah 264 km bahagi masa dia 4.1 jam. Okey, tulis 1 jam 4.1 jam. Okey, jadi ini akan sama dengan guna kalkulator 264 bahagi 4.1 jam. Berapa? 64.39 km per jam. Ini kelajuan dia. Ada perpuluhan. Okey, so 3 maklumat ini sudah ada. Bagaimana membuat huraian? Bagaimana membuat huraian? Itu penting keseluruhan kan? Okey, kita buat huraian.
Okay, Joseph. Ini Joseph Joseph bergerak dari rumah ke hospital dan balik ke rumah dengan laju purata 64.39 km per jam yang baru kita kira dengan laju purata 64.39 km per jam sejauh 264 km dalam masa 4.1 jam. So huraian ini perlu merangkumi 3 benda. Laju, jarak, masa. Bagaimana susung laju, jarak, masa tak kisah. Contohnya awak kata Joseph bergerak dari rumah ke hospital dan balik ke rumah dalam masa 4.1 jam sejauh 264 km dengan laju purata 64.39 km per jam. Boleh. So awak faham maksud saya? Maksud ialah 3 maklumat ini bagaimana awak susun. Siapa dulu, siapa kemudian tak kisah. Tapi asalkan 3-3 kena ada. Jadi daripada graf kita boleh dapat jumlah masa 4.1 jam. Jumlah jarak pergi balik 264 km. Laju kita kena kira. Daripada jarak dan masa yang kita senaraikan, tujuannya untuk kita kira laju. Lepas itu baru awak buat huraian. Huraian maksudnya bina ayat. So, ini orang Joseph kan, you kena guna nama Joseph lah. Dia bergerak dari rumah pergi hospital, balik dari rumah. Dia mengambil berapa masa, berapa jarak dia pergi, jarak dia lah berapa jauh dan akhir sekali laju purata. Itu cara kita hurai. Itu cara kita hurai ya. Ingat 3 maklumat ini ada baru kita mula hurai. Laju, jarak, masa. Susunan tak kisah. Saya laju, lepas itu jarak, lepas itu masa. Awak boleh masa, jarak, laju. Ataupun masa, laju, jarak, tak kisah. Asalkan ada lah. Boleh ini kena awak kira sendiri. Laju dia. Kalau tak kira, tak dapat. Kalau tak kira, tak dapat. Okey, jadi bagi ini awak ambil gambar untuk muka surat 2 dan 3. Ambil muka surat 2 dan 3. Satu murid 2 muka surat. 2 gambar. Hantar ke dalam grup masing-masing. Kalau sudah siap sekarang terus awak hantar supaya tidak tangguh-tangguh. Sebab cikgu perlu buat laporan. Cikgu perlu buat laporan dalam masa yang terdekat ini. Jadi harap semua siap dalam masa yang ditetapkan. Ini soalan ni supaya awak boleh nampak keseluruhan dia. Okey. Alright so saya rasa cikgu rasa itu sahaja untuk pagi ini So kepada yang belum siap awak teruskan salin. Yang sudah siap boleh left group lah. Okey, so terima kasih kehadiran semua. Kita jumpa lagi pagi esok. Pagi esok 7.30. Jangan left dulu. Pagi esok 7.30. Saya ingatkan bagi esok 7.30 hingga pukul 9 kita jumpa di Google Meet. Sekian, terima kasih Okay, bye-bye. Okay, juga. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Okay.